Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahar dalam Johor Memilih. Dan hari ini saya amat bertuah seorang calon muda ditampilkan oleh DAP mewakili Pakatan Harapan untuk N48 Skudai, Marina Ibrahim. Terima kasih Marina. Sama-sama. Walaupun kesibukan walkabout pada hari awal kempen bermula, macam mana so far? Dah hilang nervous lah? Hilang nervous dan rasanya lebih berkeyakinan lah. Okey. Kita nak tahu Marina dicalonkan di ura-ura lah pada awal-awal sebelum nama calon akan diletakkan di layang-layang. Kita lihat Marina aktif di layang-layang di Simpang Renggam. Yes, betul. Tetapi pada saat-saat akhir sebelum pengumuman calon, kita tahu Marina akan dipindahkan ataupun sangkut tak sangkut ni. Jadi adakah ketika diumumkan untuk calon Skudai satu cabaran amat besar ataupun regret ataupun orang kata pun takut macam mana? Bagi saya ini adalah satu cabaran yang sangat besar bagi saya. Kenapa saya bukan apa yang saya fikirkan adalah bagaimana jikalau saya dipilih kelak, saya akan menggalas tanggungjawab ni. Tetapi saya rasa dengan usaha-usaha yang saya lakukan sebelum ni, sebagai contoh ketika menjadi ahli majlis dan ketika menjadi penyelaras DUN dan saya juga sebagai ahli jawatan kuasa negeri, saya rasa setelah banyak kerja di peringkat Kaumbi dan di lapangan yang saya telah lakukan, saya rasa kalau saya letakkan lebih banyak usaha, cabaran itu saya rasa saya dapat tempuhi dengan baik. Adakah antara 3 muka baru ditampilkan oleh DAP Johor untuk kali ini merupakan satu tanggungjawab yang amat berat kerana ini zaman orang muda, undi 18 bermula, pendaftaran automatik bermula, calon 18 boleh jadi calon. Jadi adakah ini juga satu KPI ditetapkan oleh pimpinan parti kepada Marina? Saya rasa sebenarnya DAP sendiri sebenarnya dah meletakkan ramai calon muda. Sebelum bukan saja setelah undi 18 dilaksanakan. Sebelum ni juga banyak calon muda telah diletakkan oleh DAP dalam pemilihan seperti PRU dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya rasa untuk menarik lebih banyak sokongan orang muda dan untuk memberi yang terbaik untuk orang muda, saya rasa ini adalah satu cabaran yang besar. Tetapi saya rasa dengannya maklumat ataupun dengannya pelbagai maklumat dan informasi dekat luar sana, saya rasa saya boleh sampaikan kepada mereka di luar sana dengan lebih baik. Okey, kalau di layang-layang mungkin agak familiar bagi Marina. Banyak kerja-kerja lapangan, aktivis politik berlaku di layang-layang. Tetapi diletakkan di Skudai, satu kubu kuat DAP sejak sekian lama menang dengan majoriti yang amat besar. Kalau sebagai contoh pada PRU 14 yang lepas, hampir Mr. Tan dapat 35,000 majoriti, antara yang terbesar di Johor dan di negara kita. Jadi adakah itu juga bagaimana nak menyesuaikan diri kawasan yang begitu padat, kawasan yang majoriti masyarakat Tionghoa dan yang menyandarkan harapan kepada pembangkang, tetapi mungkin selepas 4 tahun ini ada sedikit gangguan dengan langkah syariatan dan mungkin harapan itu pudar. Nak mengembalikan harapan itu bagaimana? Saya rasa mantan adun lama lah. Mantan adun lama Tan Hon Ping juga adalah seorang yang memberikan sokongan dan memberikan galakan dalam sebelum ini. Jadi untuk kita lihat kawasan ni yang ramai pengundi yang majoriti Chinese, tetapi saya rasa itu bukanlah salah satu cabaran yang begitu besar. Kerana apabila kita buat walkabout, kebanyakan pengundi dia faham. Pengundi dia dinyatakan sendiri, kita ni kan saudara, dan kita ni semua satu keluarga. Jadi DAP itu satu parti yang pelbagai kaum. Jadi bukan satu masalah bagi mereka. Dan melihat kerja-kerja saya sebelum ni yang lebih menekankan kerja-kerja di peringkat Kaumbi di lapangan. Jadi saya rasa kalau saya put more effort untuknya sekiranya dipilih kelak ataupun sewaktu kempen ini, saya rasa kita boleh juga kita DAP akan mempertahankan kerusi ini. Cuma kita juga mungkin akan mengalami sedikit kemerosotan akibat mereka yang bekerja di Singapura. Ada faktor-faktor lain lah yang kita perlu lihat. Di mana Marina punya kepercayaan antara kerja keras dalam kempen 14 hari ini ataupun sedikit takdir ataupun nasib untuk menyebelahi kerana kawasan ini, kawasan kubu DAP, masyarakat Tionghoa sentiasa sinonim dengan sokongan kepada pembangkang. Di mana Marina meletakkan? Hari itu baru saya nyanyi satu lagu Hokkien. Okey, betul. Lagu tu bermaksud 30% ni adalah nasib yang ditentukan Tuhan.
dan 70% tu adalah kejayaan yang kita tuai daripada hasil usaha kita sendiri. Hari tu saya nyanyi. Dan saya rasa kalau kita lihatlah seperti PRN sebelum ini kan, saya rasa rakyat kini dah lebih celik dah. Ada banyak isu sebenarnya walaupun apa yang dimainkan oleh kerajaan dekat luar sana berkenaan dengan pembangkang, tapi rakyat sekarang celik melalui isu-isu rakyat, isu-isu kenaikan harga barang dan sebagainya. Rakyat tahu kenapa mereka pilih akan membuat pemilihan kepada Pakatan Harapan nanti untuk ketika mengundi kelak. Marina, ketika walkabout jumpa aso, aunty, uncle, anak-anak muda yang orang kata pun tinggal di Skudai ini, apa yang Marina bisikkan kepada mereka? Saya bisikkan kepada mereka untuk memberi saya sokongan dan saya akan berusaha untuk bekerja untuk mereka. Sebabnya saya rasa kebanyakan antara pengundi di bawah ni mereka terdedah juga kepada media sosial yang mana mereka telah melihat kerja-kerja saya sebelum ni di lapangan, yang mana saya banyak turun di lapangan seperti contohnya membuat kaunter bergerak, memikirkan nasib-nasib pekerja kecil, dan terutamanya dekat kawasan Skudai ini dia ada mempunyai satu persamaan dengannya kawasan layang-layang, iaitu warga emas. Kebajikan warga emas yang mungkin sedikit terabai akibat anak-anak mereka yang bekerja di luar, di Singapura. Jadi sama juga apa yang berlaku dekat sini, pengundi dekat bawah dia nyatakan masalah berkenaan dengannya, bagaimana kita nak mengatasi masalah dan membantu warga-warga emas. Apa yang pula dibisikkan kepada Marina selain daripada isu-isu tu? Yang dibisikkan kepada saya, kebanyakannya mereka nyatakan sokongan lah. Mereka nyatakan sokongan dan semoga berjaya. Itulah kebanyakannya. Marina boleh berbahasa Mandarin, Hokkien, Cantonese? Tak boleh. Tak boleh. Tapi majoriti sini berbahasa apa ya? Berbahasa Hokkien. Hokkien. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit. Ada sikit-sikit lah. Sebabnya saya dah bercampur dengannya, bekerja bercampur dengannya rakan-rakan Chinese, dan ketika di pejabat sebagai pegawai khas Adun juga saya dah bergaul dengan ramai Chinese. Sebabnya kalau kita tengok Kulai itu sendiri majoritinya adalah Chinese. Jadi walaupun saya tidak fasih berbahasa Cina, tetapi kebiasaannya saya faham untuk apa yang mereka nyatakan, dan saya tak rasa bukan satu masalah. Contohnya di Kulai itu sendiri, ketika saya menjadi pegawai khas, some Chinese dia walaupun dia tak boleh berbahasa Cina dengannya begitu lancar, tapi ayat-ayat mereka tu sebenarnya kita masih boleh fahami. Tak ada masalah walaupun orang cakap berbahasa Melayu dengan keadaan yang tidak sempurna, tapi masih kita fahami. Tak ada masalah untuk saya memberikan khidmat. Ada sedikit orang kata pun cynical bagi kelompok Melayu. Mungkin di Skudai pun ada orang kata pun populasi pemilih Melayu yang akan Marina cuba dapatkan undi mereka. Dan mereka juga beralih arah ketika PRN 14 yang lalu, di mana di kalangan anak muda ramai mendukung Pakatan Harapan. Adakah masih ada cynical kepada Marina bagi anak muda orang Melayu yang mengatakan Marina ini tak sedari, lupa daratan, lupa bangsa dan sebagainya? Masih ada ke ketika walkabout dan sebagainya? Ketika walkabout, apa satu perkara yang menarik semalam? Ketika walkabout di pasar malam dekat Skudai, apa yang menarik adalah apabila seorang pakcik Melayu ni dia datang pada saya dan dia nyatakan, dia kata kenapa tidak kita memberi sokongan kali ini pada Marina. Dia kata dia nak tengok apa perubahan yang saya boleh buat, because of sebelum ni dia cakap dia tak pernah terfikir nak undi di AP. Nak undi sebabnya dia tahu saya daripada AP, tapi dia tengok Facebook saya, hasil kerja saya, dan dia cakap kenapa tak saya cuba kali ini. Dan dia cakap lah, dia kata kalau jadi pemimpin tu minta jadi sama seperti Marina yang sebelum ni yang dia tengok dekat Facebook. Dia cakap ini peminat tegar ni. Ya, tu saya tak pasti, tapi dia cakap macam tu lah. So saya rasa macam itu adalah satu penghargaan dan penghargaan, dan saya rasa bagilah peluang untuk saya buktikan. Adakah dengan penampilan Marina di kalangan pengundi Melayu dan anak muda berpelajaran, ada sedikit orang kata pun kelebihan untuk menarik generasi muda yang undi 18 dan pendaftaran automatik ini untuk keluar mengundi? Tidak kira lah siapa mereka undi, tetapi kita mahukan pertusan keluar mengundi tinggi untuk kali ini. Saya rasa saya nak anak muda kat luar sana ataupun pengundi dekat luar sana menilai saya melalui kerja yang telah saya lakukan. Kerana apa?
saya percaya akhirnya pemimpin yang nak dipilih ni bukannya berdasarkan faktor luaran semata-mata, tetapi kepada hasil kerja. Kerana apa? Pemimpin yang dipilih ni haruslah pemimpin yang dapat berkhidmat untuk rakyat, yang dapat membantu rakyat. Bukan kita memilih kerana parti atau sebagainya, tetapi pilih cara pemimpin itu bekerja. Okey, masuk kepada manifesto ataupun janji Marina pada Skudai. Apa yang tangible yang Marina rasa kalau dipilih pada 12 hari bulan, 100 hari pertama akan ditunaikan dan di pertengahan penggal akan ditunaikan dan hinggalah 5 tahun akan datang akan ditunaikan. Buat Marina. Saya tak nak berjanji, tetapi apa yang saya telah lakukan, saya nak bawa apa yang saya telah lakukan di Kulai sebelum ini dan apa yang telah saya plan dan rancangkan dan telah lakukan di ketika menjadi penyelaras dunia layang dan sebagai AJK negeri itu sendiri, yang mana saya amat menekankan 3 isu. Yang ini pertama sekali adalah isu warga emas, kedua adalah isu kanak-kanak yang terbiar, yang terpinggir, dan ketiga adalah isu wanita. Yang mana kita lihat dan juga satu lagi isu peniaga kecil dan penjaja. Yang mana kita lihat warga emas ni dia similar macam yang saya cakap tadi, isu warga emas yang ditinggalkan, bagaimana kita ingin membantu mereka. Itu adalah satu penyelesaian yang ingin kita cari. Yang kedua adalah kanak-kanak yang kita tahu kesibukan ibu bapa bekerja sekarang akibat pasca pandemik, akibat lepas pandemik ni banyak anak-anak yang terabai. Jadi bagaimana kita nak bantu? Yes, tercicir. Kalau dekat Kulai dulu kita banyak lakukan aktiviti bersama kanak-kanak tercicir, especially anak-anak yang kita rasakan kadang-kadang ada certain orang ni dia rasa anak-anak yang tidak berjaya dalam pelajaran ni tidak ke mana kehidupannya. Tetapi saya suka fokuskan kepada mereka ini. Saya rasa mereka diperlukan bantuan. Ada model-model yang Marina rasa boleh diguna pakai kalau Yes, betul. Sebabnya apa? Sebabnya dulu waktu di Kulai saya banyak buatnya program-program di flat. Jadi saya rasa dekat sini pun banyak area flat. Dan saya rasa saya nak membantu kanak-kanak because of what? Kanak-kanak pelajar tercicir ni, remaja tercicir ni, mereka adalah tonggak kepada negara kita, aset negara kita, yang mana kita kena bantu mereka. Dan wanita juga kita kena bantu mereka bagaimana memperkasakan mereka, membantu mereka mencari sumber pendapatan. Begitu juga penjaja kecil dan juga peniaga. Itu adalah fokus saya. Yang penjaja dan peniaga ni saya suka kerana kita baru pulih daripada pandemik. Betul. Belum pulih sepenuhnya. Betul. Sepadan belum buka dari Singapura. Kita tahu di Skudai ini ramai masyarakat Tionghoa, peniaga, membuka bengkel, kedai dan sebagainya. Termasuk orang Melayu dan juga orang India. Jadi di mana ataupun idea Marina untuk menolong mereka kalau dipilih sebagai wakil rakyat? Jadi saya akan kita jika dipilih oleh rakyat lah, saya rasa kemungkinan kita boleh berbincang dengan kerajaan negeri berkenaan dengan lesen-lesen penjaja, lesen-lesen perniagaan. Dan before this contohnya lah di layang-layang, walaupun saya hanya menjawat jawatan sebagai penyelaras kawasan, tetapi cara saya membantu mereka adalah contohnya kita bagi mereka pancing supaya mereka bagaimana nak kembangkan perniagaan itu mereka itu sendiri. Contohnya mereka telah berniaga tapi mereka memerlukan satu tambahan oven, tambahan barang perniagaan, kita bantu mereka. Kita tak nak rakyat yang asyik menerima bantuan saja. Kita nak membina rakyat yang bermaruah. Bermaruah tu maksudnya mereka boleh mencari hasil pendapatan sendiri dan memperkembangkan perniagaan mereka. Bagi Marina, di Skudai ini kawasan bandaraya, ada pinggir bandar, ada mungkin sikit setinggan kan kita tahu. Kawasan yang paling padat di Johor Bahru. Isu kelestarian ini amat penting. Isu berkaitan dengan environment dan juga bagaimana Marina cakna isu tentang kelestarian. Kerana kalau kelestarian dia melibatkan macam mana nak lestari kalau rumah pun sesak kan? Betul. Macam mana nak lestari kalau parit pun sempit, kalau hujan penuh, hujan sikit dah banjir, kesesakan jalan raya dan sebagainya. Ini semua isu perbandaran. Betul. Marina pasti akan hadapi, akan ditanya apabila menjadi wakil rakyat. Jadi betul. apa solusi Marina kepada kawasan yang lama seperti Skudai dan banyak bandar-bandar baru yang tumbuh tetapi agak scattered, agak betul-betul tidak teratur. Betul. Dan ia akan mencemarkan alam sekitar yang banyak macam sungai Teberau, Sungai Skudai ini antara yang paling tercemar di negara kita Malaysia. Betul. Pandangan Marina? Saya rasa saya akan menggunakan pengalaman saya lah sebagai ahli majlis
sebagai ahli majlis untuknya membantu mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, waktu di Kulai dulu pun banyak isu-isu yang longkang, parit yang tidak mampu menampung jumlah air yang terlalu banyak hingga menyebabkan banjir. Lepas tu isu pencemaran sungai. Jadi kita apabila berbakarkan pengalaman tersebut, insya-Allah saya rasa kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dan memberi penekanan kelak kepada kerajaan negeri dan beberapa agensi untuk membantu kita dalam bersama-sama menangani perkara ini, termasuk memberi kita memberi advokasi, kesedaran kepada masyarakat sekeliling sendiri. Kadang-kadang kita kena tahu pencemaran ni juga adalah kadang-kadang disebabkan mereka yang kurang cakna atau kurang peka. Sebagai contoh di Kulai lah, waktu banjir dulu ketika saya menjadi ahli majlis. Jadi masyarakat ni sendiri dia sendiri membuang sampah ke dalam longkang, membuang tilam dan sebagainya. Kerana apa mereka? Kereta pun ada. Yes. Kenapa mereka tak tahu bagaimana kita nak call SWM yang mengangkat sampah-sampah secara yang pukal itu. Jadi kita kena educate mereka. Banyakkan recycle yes, center. Yes. Kita akan bekerjasama juga dengan pihak SWM dan sebagainya lah. Okey. Mungkin soalan kedua terakhir saya. Jika Marina ingin mendapatkan buy-in ataupun sokongan yang besar di kalangan masyarakat ketika pilihan raya yang tidak dimahukan oleh rakyat, dikatakan begitu kan. Okay. Jadi ia memerlukan satu momentum yang kuat dengan SOP kempen yang terhad. Apa lagi cara Marina untuk mendekati pengundi supaya mereka keluar mengundi Marina? Selain daripada saya tekankan dua perkara lah. Satu, kempen melalui media sosial, dan second is kempen melalui secara tradisional lah. Yang ini bertemu sendiri. Fizikal lah. Secara fizikal, secara tradisional, yang mana saya percaya kadang-kadang saya percaya mereka yang dekat bawah ni dia nak melihat sendiri calon, bagaimana penyampaian calon. Jadi tapi kita follow segalanya, kita follow SOP dalam berkempen. Itu yang penting untuk kita pastikan. Ada buat ataupun movement untuk bawa pengundi luar pulang ke Skudai? Yes, betul. Dalam DAP Johor sendiri ataupun Pakatan Harapan Johor sendiri sekarang tengah membincang untuk bagaimana cara-cara untuk kita menggalakkan pengundi luar untuk pulang. Dan kalau kita lihat sebelum ni pun Pakatan Harapan ataupun DAP Johor sendiri pun DAP Johor telah membuat kempen untuk menggalakkan pengundian secara pos, dan kali ini kita akan menggalakkan kempen untuk pengundi luar balik untuk mungkin menerangkan kepada mereka kenapa akan kepentingan mereka pulang untuk mengundi, dan yang mana akan merubah nasib mereka, merubah kerajaan ini dan akan memberikan kebaikan kepada mereka sendiri. Okey, Marina. Ramai beranggapan pilihan raya kali ini antara pilihan raya yang akan menentukan bagaimana kita melihat pilihan raya umum ke-15. Isu rasuah, isu governance, isu berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa laris pada PRU 14 yang lalu. Tetapi apabila Datuk Seri Najib turun berkempen di Johor semalam dan beberapa minggu ini, mereka merasakan beliau yakin pengundi Cina, pengundi yang menyokong Pakatan Harapan sebelum ini akan swing semula kepada MCA ataupun pada Barisan Nasional. Kerana mereka lebih menekankan isu piuk nasi, isu berkaitan perniagaan dan kestabilan berbanding apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Apa komen Marina? Saya rasa pengundi dekat luar sana sekarang dia dah bijak. Barisan Nasional yang menggunakan prinsip kestabilan itu sendiri, sebenarnya rakyat kat bawah, pengundi kat bawah dia tahu. Sebenarnya kestabilan yang dicanangkan tu sebenarnya palsu semata-mata. Kerana apa? Jadinya pilihan raya hari ini adalah akibat ketidakstabilan kerajaan sendiri. Dan kalau kita lihat sebelum ini bagaimana setiap setelah langkah Sheraton diambil, kan setiap negeri dijatuhkan satu persatu untuk semata-mata untuk merebut kuasa, rakyat sendiri lihat. Dan dalam keadaan banjir seperti di Selangor sebelum ini, bagaimana bantuan lambat disalurkan kepada rakyat. Dan kalau kita lihat isu harga ayam naik, isu harga telur naik, yang mana telur tu adalah barang satu keperluan untuknya mereka yang susah. Tapi kita lihat Barisan Nasional juga adalah sebahagian daripada kerajaan, Perikatan Nasional juga adalah sebahagian daripada kerajaan, tapi kenapa mereka tak mampu nak atasi isu ini? Maksudnya itu merupakan retorik kempen mereka lah. Yes, retorik kempen mereka saja. Rakyat, bagi saya rakyat kat luar dipeka. Dia sangat cakna. Okey. Jika diberi peluang Marina untuk berdebat secara langsung dengan calon-calon oponen yang lain melalui Esrawan ini, adakah Marina bersedia untuk berceritakan tentang apa yang ingin ditawarkan di Skudai dan juga Pakatan Harapan di Johor? InsyaAllah saya rasa kita akan mempertimbangkan, especially untuk menceritakan berkenaan dengannya polisi-polisi yang kita akan tawarkan sekiranya Pakatan Harapan itu sendiri
dilantik menjadi kerajaan di negeri Johor. Begitu juga sebenarnya DAP juga telah mengeluarkan polisi-polisi yang akan dibentangkan ataupun ditunjukkan tak lama lagi. Akan dilancarkan tak lama lagi. Yes, akan dilancarkan tak lama lagi, betul. Okey, pesanan Marina kepada pengundi di Skudai. Hai, saya Marina binti Ibrahim, calon bagi kawasan N48 Skudai. Saya memohon kepada anda di luar sana untuk berikan sokongan kepada saya dan beri peluang kepada saya. Anda boleh lihat hasil kerja saya dan saya adalah pemimpin yang berasal daripada akar umbi dan harap anda boleh beri sokongan kepada saya. Terima kasih Marina Terima kasih. Ibrahim, Terima kasih. N48 Skudai. Yes, betul. All the best. Thank you. Jaga diri. Terima kasih. Supaya tak sakit. Okey. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dan Marina Ibrahim untuk calon Pakatan Harapan di DUN N48 Skudai untuk Johor memilih. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.